Assalamualaikum. Okey, so hari ni bersama dengan Teacher Aisyah untuk subjek sains. Okey, kepada pelajar-pelajar teacher untuk student tahun 6, bersempena dengan minggu ini, semua orang sedia maklum apabila kita minggu keempat untuk setiap bulan, so kita ada program Well-Rounded Khalifawi. Okey, so pada bulan ini adalah bulan terakhir program Well-Rounded Khalifawi, yang mana program kita pada minggu ini, kita nak buat topik pengawitan makanan. Okey, so untuk topik pengawitan makanan, Teacher Aisyah bagi task kepada semua student-student teacher untuk buat satu projek pengawitan makanan dekat rumah. And esok hari Sabtu boleh bawa ke tuition untuk bawa and tunjukkan teacher apa yang you all semua buat untuk topik pengawitan makanan. Okey, so dekat sini Teacher Aisyah ada beberapa contoh yang mana student-student boleh gunakan untuk mengawet makanan. Okey, sebagai contoh, ini adalah bahan utama yang biasa kita gunakan untuk mengawet makanan, iaitu dekat sini kita ada gula yang Teacher Aisyah dah masukkan dalam paket, dan ini adalah garam. Okey, so student-student teacher boleh berfikiran kreatif yang mana garam ini boleh you all ambil ikan. Itu kalau nak buat topik pemasinan. Okay? Pengawitan makanan dengan kaedah pemasinan, yang mana kita nak buat ikan masin. So you all boleh dekat rumah yang mana ada ikan kembung ke, ikan sepat ke, ikan puyuh, ikan apa-apa yang kecil. Janganlah buat ikan siakap tu jadi ikan masin pula. Tak sesuai. So boleh pilih ikan yang kecil, and macam mana kita bersihkan bahagian dalam ikan tu. Okey, kemudian kita belah kepada dua bahagian, so dia akan jadi macam selapis-selapis. Okey, and kita letakkan di dalam plastik ataupun zipper bag macam ni. Okey, kemudian kita letakkan garam dalam zipper bag dan kita letakkan ikan tadi. Okey, kalau tak ada zipper bag macam ni, you all boleh gunakan plastik, and bila dah masukkan ikan, dah tabur garam apa semua dekat atas tu, boleh letakkan apa? Kita boleh selotip dekat bahagian atas. Okey, kalau tak ada zipper bag ataupun tak ada zipper bag yang cukup besar. Okey, itu contoh pemasinan kalau nak buat topik kaedah pemasinan. Kalau nak buat topik penjerukan, okey, dekat depan Teacher Aisyah ni ada contoh mangga donde. Okey. Kat dalam ni dia gunakan bahagian utama untuk kaedah penjerukan adalah, kalau boleh tengok dekat sini kita ada jeruk. Okey, sebelum dia jadi jeruk dia adalah buah lah kan. Kita boleh gunakan buah mangga, buah apple, buah apa lagi? Buah jambu batu. Apa-apa sahaja buah yang boleh diawetkan ataupun dijerukkan. Kemudian ikut kreativiti kita, okey, kita boleh tambahkan air sedikit, ataupun kalau tak nak air kita boleh letakkan cuka. Nampak tak? Okey, ni contoh cuka buatan yang Teacher Aisyah beli. You boleh je guna apa-apa jenama cuka. Okey, letakkan sedikit cuka, kemudian letakkan sedikit gula dan garam. Kalau nak rasa macam jeruk tu masin-masin sikit, so you all boleh letakkan serbuk asam. Okey. Lepas tu kalau nak pedas-pedas sikit, boleh letak cili api ataupun asam boy untuk varietykan lagi penjerukan. Tapi untuk kaedah penjerukan yang basic adalah cuka, gula dan juga garam dah memadai. Okey, itu contoh kalau awak nak buat untuk buah. Kalau kita nak buat penjerukan tetapi kita nak guna sayur. Okey, pernah makan tak lobak putih yang diawetkan ataupun bawang putih? So tak payah nak keluar-keluar rumah nak cari bahan susah-susah. Dekat rumah kalau ada bawang putih, ada lobak putih ataupun sayur sawi ke pok choy pun boleh. Okey, masukkan dalam botol macam ni ataupun dalam plastik, and cara dia sama je. Kita tambahkan cuka, lepas tu letak air sikit, letak garam. Okey, kalau tak tahu kaedah boleh Google. Senang saja. Okey, tapi teacher bagi contoh yang senang untuk topik untuk kaedah penjerukan, untuk kaedah
pemasinan. Sebenarnya banyak lagi kaedah yang mana kalau you all nak buat jus pun boleh. Okey, jus tembikar, jus carrot, jus buah oren, apa-apa jus. Bila kita dah blend jus tersebut, kita masukkan dalam botol macam ni. Okey, bila kita dah masukkan dalam botol, kita tutup. So kita boleh simpan dalam peti ais. Itu adalah kaedah pembotolan. Kalau untuk penjualan, biasa dia seal terus dekat atas ni. Tapi kalau kita just untuk buat eksperimen, so kita tak adalah nak seal dia punya botol. Kita just tutup saja dan simpan dalam peti ais. Bila-bila kita nak minum jus tersebut, kita boleh minum. Okey, so ini adalah contoh pengantinan. Beli dekat kedai air Nescafe kan. Tapi teacher Aisyah tak nak lah you all buat pengantinan. Sebab pengantinan ni dah tentu-tentu bukan kita yang hasilkan tin. So semua pengantinan adalah daripada kedai. So better buat pembotolan untuk air jus ataupun buat kaedah penjerukan, kaedah pemasinan untuk ikan. Okay, banyak lagi kaedah yang kita pelajari. Kita ada topik pemvakuuman yang mana dia masukkan dalam plastik tetapi dia vacuum. Maksudnya dia buang udara-udara ataupun oksigen yang ada untuk mengelakkan berlakunya pertumbuhan mikroorganisma. Okey, selain daripada tu banyak lagi kaedah yang kita boleh buat. Okey, you all boleh tengok video teacher sampai habis and jadikan salah satu contoh makanan tersebut sebagai guideline you all untuk buat projek sempena well-rounded Khalifawi. Okey, jangan lupa teacher jumpa esok semua dengan projek-projek yang you all dah siap buat daripada rumah. Jumpa esok. And you all boleh tengok video teacher lepas ni, gambar-gambar yang boleh you all jadikan panduan. Okey, so ini adalah kaedah-kaedah pengawitan makanan. Dan ini juga adalah contoh pengawitan makanan yang student-student tahun 6 boleh aplikasikan untuk tas esok. Ada kategori-kategori pengawitan makanan yang you all boleh jadikan panduan. Kita tengok kat situ ada ikan masin, ada telur masin, jeruk nenas. Dan selain daripada penjurukan dan juga pengasinan, kita juga boleh mengawet buah-buah dan juga sayuran supaya kekal lama dan mudah untuk dimakan. Okey, ini adalah jeruk, buah kedondong dan juga buah mangga. Selain daripada itu, kita juga boleh buat penyimpanan sayur-sayur yang mana yang ni kita tak jeruk. Kita just masukkan sayur dalam botol dan kita letakkan air supaya lebih tahan lama dan mudah untuk kita pakai.